Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memantapkan insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim, kita memantapkan balik apa yang kita telah lalui pada sesi 7 ni, ialah kita harus memahami isim fi'il haraf dahulu, dan isim fi'il haraf tu boleh gunakan aplikasi-aplikasi yang sedia ada. Awak kalau gunakan korpus Quran ke, awak nak gunakan apa pun boleh, tapi awak dapat pisahkan. Verbix pun salah satu aplikasi, verb Quran, semua verb tu dikeluarkan. Jadi daripada situ kita nak kenalkan fi'il dulu. So fi'il ada 3. Yang ini past tense, present tense, command. Jadi kita perbincangan kita tentang present tense. So present tense fi'il mudhari'. Yang belum belajar cuma dengar sajalah. So present tense kita nak tahu, kita kuasai ciri-ciri dia yang sedang berlaku ni. Apa dia? 4 huruf. Hamzah, nun, ya, ta. Kalau hamzah aku sedang. Kalau nun aku sedang. Kami sedang. Kalau ya biasa dia. Kalau ta engkau. Itu permulaan. Lepas tu kalau ada waw nun di belakang, jadi plural lah, mereka. Ya dia. Yattaquna, mereka. Ya dengan waw nun. Mereka bertakwa. Ya'lamuna, ya dengan waw nun, mereka. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Kalau ta di depan, engkau. Kalau waw nun campur, kamu semua. Tattaqun, la'allakum tattaqun. Jadi itu pengalaman pada fi'il mudhari'. Jadi kena berlatih dululah. Selepas tu kita kena buat apa? Kita tengok fi'il mudhari' yang ada dalam pelatihan kita dan nota yang dah dikasih tu. Ustaz tunjukkan ya. Semua hari ni Ustaz cuma nak tunjukkan ini. Bismillah. Kalau kita lihat kat sini, maka pada peringkat asas ni kita cuma mengenal apa? Kita harus mengenal pelaku dia. Bukan kosakata. Kosakata dah ada dah. Okey. Ini membina kemahiran dengan melihat dahulu siapa ta dengan waw nun kat sini. Oh ini Ustaz punya ni ya. Tak kena nak buka file lain. Boleh dapat catatan sikit ya. Okey. Mana kita punya cerita ni? Oh PDF. Okey. Okey. Jadi kita akan lihat menguasai adalah susah sangat ke? Senang je ni ta. Mana? Ta waw nun. Ta waw nun siapa? Okey, mari kita panggil seorang. Isma. Okay, Isma, you said you got problem eh? What's your problem actually? Isma? Yeah, what's your problem? Actually, mostly kosakata lah Ustaz. I think kosakata is not a problem. Kosakata Ustaz nak fahamkan bukan is not a problem. Because dalam masa kita baca Quran banyak kosakata kita tak tahu. Sebab tu Ustaz dah maklumkan untuk kita mengatasi kosakata ada jalannya kan? Apa dia? Boleh ulang balik tak Isma? Ya. Menerjemah Melayu perkata. Jadi apabila kita tengok perkata, tengok hari-hari perkata lah. Kan kita buka perkata. Jadi kita selalu memahami perkataan. Apa perkata ni kan? Bukan susah sangat kan tengok atau kalau dah tahu tak payah tengok ni lah. Maksudnya kita sekadar menguasai perkataan. Tangkusu. Ni siapa? Dia ke siapa ke engkau ke apa nah? Kata al-ard bumi. Bumi dah tak payah tengok lagi. Bumi dah tahu tak payah tengok lagi lah. Bumi dah al-arda minhum dah tak payah. Min dah tahu dah. Hum dah tahu daripada mereka kan. Jadi yang tak tahu tu tengok bawah. Kan? Selain itu apa lagi? Apa susahnya? Ceritakan. Let me address your problem. What's your worry? Lagi apa? Tolong ceritakan. Masa kata selain daripada teknik ni apa? Teknik apa? Memasangkan. Memasangkan. So memasangkan kena buat hari-hari juga. Daripada bawah tu tengoklah pasang-pasangkan kan. Jadi dari situ kita dapat sikit sebanyak membina kosakata. Jadi kosakata dia bukan masalah besar. Are you there? Yes. So what's the worry? Nothing to worry insya-Allah. Okey, sekarang kita punya penguasaan adalah menguasai fa'il dia, pelakunya. Okey, ta dengan waw nun siapa? Kamu semua. Ya dengan waw nun siapa? Cepat. Mereka semua. Okey, ya siapa? Dia. Okey, cepat. Ta siapa? Kau. Engkau Yang ni siapa? Ya. Mereka. Mereka ke mereka semua? Mereka semua. Kan this is what actually kita kena jangan silap. Kemudian kita bincangkan tak semestinya engkau, boleh juga untuk muannas juga ataupun dia perempuan Perempuan. Okey. Sekarang kita lepas tu tengok apa? Kita tahu kosakata lah.
Okey. Kosakata dia peraja'ah kan? Dah tahulah raja'ah. Ulang. Sekarang kita nak tengok baris. Apa perbincangan baris tu? Ada ulang kaji tak kat rumah? Kalau ni Ada. ni apa? UA ni. Kalau ni D. D kan? So macam mana kita terjemahkan? Kamu semua dikembalikan. Kamu semua dikembalikan. Yurja'un. Cepat sikit. UA. Mereka semua dikembalikan. Okey, yang ni cepat siapa? Dia dikembalikan. Boleh lambat pun. Dia kalau dapat. Okey, UA cepat ni semua. Engkau dikembalikan. Jadi kosakata daripada fa'il kau dah ada kuasi. Kita dapatlah ni. Yarji'un. Beza pula ni yarji'un. Semua kembali. Tak dengar apa? Mereka semua kembali. Pasal ini tolong, ya ni kita dah ceritakan kan. Daripada carta banyak lah awak ni carta-carta cantik awak buat Ustaz buat ni you all punya carta semua pas-pas kan. Ada yang typo error pun menghantar je, tak suruh Ustaz check tapi ini kita nampak, tengok ya balik pada siapa, dia sendiri buat. Ini kena kuasai baris pula. Lepas dah kuasai fa'il semua kena faham Lepas dah kuasai fa'il, ya siapa kan. Yang ini baris atas ni permulaan untuk dia sendiri biasanya. Ingat dia bukan 100%. Yang UI biasanya dia buat pada orang lain. Perbuatan pada orang lain. Kan? Kalau yadkhulu dia masuk. Kalau yudkhilu ni baris berdepan, baris bawah. Yudkhili dia memasukkan. Dia memasukkan. Kan? Kalau yakhruju dia keluar. Yukhriju dia mengeluarkan. Okey. FB gambar je, tak ada live ke? Boleh tak satu orang tengok FB ni ada masalah ke? Kita tengok tak ada gambar ke? Ada, sabar dulu. Okey, ada. Okey. Insya-Allah. Okey, faham semua Okey, sekarang kita berlatih lagi pelan-pelan. Okey, semua kena Ustaz akan go slow Jadi ini sebenarnya kena pelatihan di rumah. Kemudian kita go through our exercises. Okey. Ali Sairi, apa masalahnya susah sangat? Awak dah lanjutan dah? Ya, saya. Kan? Apa yang susah sangat ini kan? It's just the speed lah kat situ kan? Okey. Okey, kita tanya orang lain, kasi orang lain turn Okey, faham tak siapa Ismah? Have I addressed your problem? What's the problem? Kosakata kan? Ya, kosakata. Kosakata bermain hari-hari je lah nanti. Kita the saraf ni dia punya tengok baris-baris. Next one. Okay, let's go. We bikin zalama maksudnya menzalimi. Baik, siapa nak cuba silakan on air. Ustaz open, siapa nak cuba silakan on air. Siapa jangan buang masa. Kita ada masa terhad ni. Ada banyak lagi Ustaz nak kongsi ni. Try Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, try. Dia lagi. Tak apalah. Kelami 10 Okey, tak apalah. Okey, lepas ni tak boleh try lagi kasi orang can Okey, insya-Allah. Awak daripada Kelami berapa? 10 Ustaz. Ustaz nak panggil wahai kawan-kawan Kelami lanjutan, wahai Kelami 67, wahai Kelami 89. Yang 10 11 kita apa kat sekarang zalama menzalimi. Terjemahkan ni ya zalimun. Kamu semua mereka semua menzalimi. Jangan kelang kabut. Tengok elok-elok. Mereka semua menzalimi. Okay. Menzalimi. Kamu semua menzalimi. Kamu semua dizalimi. Jangan kelang kabut, pelan-pelan. Kenapa kelang kabut? Tak ada ular kejar. Dizalimi. Cepat sikit. Kalau kita baca Quran kena fasih. Ni cepat. Mereka semua dizalimi. Wahum la yuzlamun. Dan wahum kalau ada wahum banyak dalam Quran Wahum dan mereka wahum dan tidaklah mereka dizalimi. Kenapa mereka tak dizalimi? Kerana mereka ini berbuat kerana kehendak mereka di dunia. Mereka berlaku zalim terus menerus, maka apabila mereka dihitung amalan-amalan mereka, kata Allah SWT, masing-masing dengan amalan-amalan masing-masing. Kerana dah diberikan petunjuk, dah diberikan rasul, dah diberikan nasihat, dah diberikan peringatan, tapi tak nak ikut, kamu tak dizalimi, kamu sendiri yang buat benda tu. Contohlah kan kita tengok ayat tu untuk tadaburkan
Okey, kita cepat sikit insya-Allah. Lanjut, jom. Maaf. Okey, cepat. Fala tu lalu Okey, tidak. tak ada, tak apa. Ini belum level Okey. awak Tak apa, awak belum level. Okey, cuma dengar Ustaz terangkan. Okey, boleh tak offkan dia punya ni? Okey. Okay, kita kasih teman yang belajar. Okay, siapa QLMI yang lanjutan tolong jangan malu, jangan segan, tolong ke udara. Siapa jangan asyik Assalamualaikum Ustaz Okey, siapa anda? Fari. Okey, okey, kemudian terjemahkan ni. Maka tidaklah kamu semua dizalimi. Zalim. Nak mana satu? Cuba tekan elok-elok. Okey. Maka tidaklah Dengan sini kemahirannya harus dicapai lagi. Bukan nampak zalim saja terus jangan berlaku zalim Jangan berlaku zalim terhadap penerjemahan. Contohlah kan. Jangan berlaku zalim terhadap penerjemahan. Kita tengok elok-elok betul. Kita kena mahir satu persatu dulu. Kita kena mahir satu persatu. Okey, Ustaz perhatikan dalam kata ada masalah ke daripada live? Tak mungkin. Kita live dekat Ustaz Zul kata-kata macam ada masalah ke? Ada sesiapa dapat maklum ke Ustaz? Boleh tengok tak dapat ni kebetulan kalau ada FB? Ada tak? Dalam Facebook kata-kata nasihat masih berjalan Ustaz. Masih jalan. Siapa kata? Okey, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di sini tuan-tuan puan-puan sekalian. Pertama sekali Fari Mardia. Kamu harus lihat ta ke atas. Kuasai. Matikan itu. Ta di atas. Okey. Ta di atas. Kemudian asal kat sini waw nun kita dah belajar. Okey, untuk teman-teman QLMI 10-11. Harap matikan Facebook tu ada suara. Okey. Kalau kita perhatikan asal kat sini tadlimuna. Ia ini berlaku pada diri sendiri. Kuasai. Jangan terus tembak. Okey. Ini tanda yang mudah untuk kenal. Berlaku pada diri sendiri. Kalau tadlimu, engkau menzalimi. Tapi untuk lanjutan yang dah belajar 6, 7, 8, 9 dah belajar kan. Tadlimuna sebenarnya kamu semua menzalimi. Tadlimuna. Ta kaunun adalah kamu semua. Okey, untuk QLMI 10-11 perhatikan tawanun kamu semua menzalimi. Tetapi ada la kat sini, la adalah bentuk larangan. Okey, untuk maklumkan teman-teman yang belum belajar, kita nak raikan jugalah. Maaf. La kat sini adalah berbentuklah larangan. Okey, la janganlah. Okey. Saya terangkan, kita masuk ini. Janganlah. Janganlah kamu. Jadi kalau jangan kita terjemahkan, janganlah ta dengan wanun kamu semua menzalimi. Itu kaedah dia. Nanti boleh dengar lagi audio kita punya record kita punya recording ni. So kita tak boleh kelang kabut. Kita kena macam sebahagian daripada bahasa kita, membina sebahagian seolah-olah bahasa kita insya-Allah. Faham tak Fari? Okay, are you there, sister? Mari kita tanya teman-teman yang 10-11 lah. Siapa 10-11? Kak Jamilah. Assalamualaikum Kak Jamilah Yaman. Ya, saya Ustaz. Awak QLMI berapa? 8. 8 kita tak nak. Minta maaf. Okay. Siapa 10-11 tolong ke udara? Any of you 10-11 please volunteer yourself. Hafiz. Saya Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Siapa anda? Nurani Sanusi. Nurani, kita ceritakan tadi asalnya tadlimuna kamu semua menzalimi. Setuju tak? Setuju. Okey, sekarang apabila la ni dia masuk, jadi perubahan. Dia akan gugurkan nun. Ya. Jadi kerana apa keguguran huruf nun ni ataupun dibuang ni? Kerana kerasnya message ni, agak keras. Di sini adalah larangan. Jadi apabila larangan tiba-tiba ada keguguran kat sini. Ni contohnya. Faham tak? Okey. Faham. Jadi kalau kita belajar nanti awak akan belajar, insya-Allah awak akan faham kenapa nun tu baik. Untuk yang belum settle lagi lah, tak apa. Di sini nanti Puan Nuraini, insya-Allah kita ada carta ni nanti insya-Allah. Ini asas kita akan ada carta ni untuk kita lagi mantap lagi. Okay, Ustaz tunjukkan.
Sebenarnya yang lain sudah belajar dah, cuma mungkin diorang tak berapa menguasai. Okey, nampak tak sini? Contoh dekat sini Nampak. nampak. Taf'alu kan? Ta engkau kan? Jadi apabila ta engkau, tiba-tiba kadang-kadang fi'il mudhari' belakang tu kadang-kadang baris atas, kadang-kadang baris mati. Faham tak? Faham. Kalau orang yang ramai, kita ambil ramai. Taf'aluna. Taf'aluna siapa pelakunya? Boleh cek Nuraini cuba. Kamu semua. Masya Allah, kamu semua. Jadi kamu semua buat sesuatu, sedang. Kayak tiba-tiba yang asalnya nun ni sudah gugur. Betul tak? Sorry Ustaz. The word in front is only la je ke ada banyak-banyak word yang menggugurkan nun? Sabar dulu, kita belum belajar. Tapi Ustaz tunjukkan ada gugur nun. Sorry. Itu dulu. Okey. Okay Ustaz. Kemudian nun pun kat sini gugur. Okay. Okey, so cancel. Apa sebab ada gugur-gugur ni? Sebenarnya nanti kita akan belajar sebab-sebabnya. Nasab ke jazam. Okay. Ini istilah. Okey, antara sebab-sebabnya Ustaz tunjuk. Apabila ada bentuk-bentuk, contohlah lan tidak akan sekali-sekali ke. Supaya engkau apa? Supaya kamu semua apa? Ketahuilah kamu semua. Sehingga ataupun ni maksudnya ada hendaklah mereka. Jadi lafaz-lafaz kat sini semua seperti ada tonasi. Tonasi. Jangan ni nampak ni. Nampak tak lah tak? Kakak nampak tak ke arah ni? Nampak. La ni dia akan buat apa? Dia ada proses dia lah. Proses dia akan buang huruf nun. Pasal ada maksud. Larangan tu, keras tu kan. Okey, ni sebagai pengenalan insya-Allah. Yang lain akan belajar. Yang dah belajar kena faham, kena ngulang, kena cari dalam Quran. So understand tak ni Kak, sister? Yes. Sekarang macam mana kita terjemahkan? Agak-agak. Cuba sister. Maka jangan kamu semua I don't know the kosong. Zalama tengok sini Kak. Menzalimi. Dah settle, kosakata masuk dah. Ulang balik. Okay. Fala cepat terjemahkan. Jom. Maka jangan kamu menzalimi. Jangan kamu Menzalim? semua menzalimi. Okay. Fala janganlah, terjemahkan kamu semua dulu. Kamu semua menzalimi. Faham tak? Faham. Okay, go. Thank you. Can mute tak? Okay, Fari, sekali lagi Fari, kesilapan tadi tolong mantapkan. Jadi untuk bukan seorang saja tapi semua yang bersama-sama, anda sedang dalam proses sesi intensif kaedah menerjemah. Jadi kita gunakan macam lebih kurang teknik umum lah. Kena tak boleh lambat daripada 2 saat. Maksud kita dengar imam baca dia kita faham. Dengar imam baca kita faham. Kalau kita baca Quran pun sekurang-kurang kita memahami. Yang kita tak faham cuma kosakata. So kosakata tu insya-Allah akan dipermudahkan. Kalau kita sering lakukan apa yang Ustaz nasihatkan lah. Insya-Allah. Okey. Faham ke Fari? Your turn lagi. Kak Fari. Ya Ustaz. Dia ada background, tolong matikan volume dekat gadget, dia ada mengganggu sikit. Ya. Okey. Terus kita lihat lanjut kat sini. Okey, terjemahkan. Dia zalim. Lambat Dia kosong berlaku pada zalim. lambat 3 saat. Lambat 3 saat bermaksudnya belum mahir. Okay. Belum mahir. So awak harus lebih mahir daripada ni. Lepas tu kita tembak dia, yazlimu siapa? Dia ke? So kita kena faham kosakata balik, dia punya apa huruf ni, ya ni siapa dia, dah settle tu. Apa zalim? Dia berzalim? Dah sudah. Dia menzalimi. Zalim. Dah lambat maksudnya tak apa, cuba lain kali. Next person, cuba Kak Mariam. Kak Mariam, Assalamualaikum Kak Mariam. We go through all the exercise. Okey, lanjut. Kita punya perhatian sekarang. Okey, perkataan seterusnya adalah khalaqah, mencipta. Ingatkan semua, khalaqah maksud mencipta. Okey, terjemahkan yakhluqu, cepat. Kak Mariam, I can hear you. Masalah audio lah. Saya rasa Kakak Mariam dia punya wifi sini tak berapa terang sangat. Tiara boleh Tiara? You punya Kak Mariam, kalau awak dengar, awak punya audio wifi tak berapa good. So sebab tu dia ada lagging sikit. Okey, Tiara? InsyaAllah Ustaz. Cuba insya-Allah Tiara, you punya QLMI berapa ya? 7 Ustaz. 7, masya-Allah. Okey, good. Yakhluqu cuba. Yakhluqu, dia mencipta. Dia menciptakan, yukhlaqu. Yukhlaqun, mereka semua diciptakan. Masya-Allah. Okey, kalau boleh lebih cepat sikit pasal dia bahasa kita. Macam gitulah. So, macam mana kita nak katakan dia bahasa kita dengan Tiara dan yang lain ialah apabila kita sentiasa menguji kita membaca Quran. Setuju tak Tiara? Setuju Ustaz. Apabila kita baca Quran je, kita ada masa sesi katalah 15 minit lah.
Fokus yang ni je. Kenalkan fi'il mudhari', siapa dia. Lepas tu nak pastikan betul tak tengok terjemahan. Tengok perkata. Okay. So kita build up speed. Pasal ada lagi yang Ustaz kongsi, nak luaskan kesempatan yang singkat ni sebelum program kita berakhir. Bila last? Tak mau cakap dulu. Next one. Okay, cepat. Yang lain cuba. Lain cuba. Kamu semua diciptakan. Kamu semua diciptakan. Ada UA. Ada UA lah ni. So ada UA diciptakan. Oh, tak ada Ustaz. Astaghfirullah. Okay. Kamu Okay, Tiara tolong istighfar. Astaghfirullah dekat ni. Astaghfirullahalazim. Chat. Ustaz nak buat chat astaghfirullah. Okay, kerana kita terburu-buru. Tak apa. Masya Allah. It's a good one. Okay, tengok. Okay, Tiara sudah tulis astaghfirullah sebagai punishment dia. Tak ada gurau. Okay, jangan senyum. Hafiz, you're next. Dan yang lain-lain. Okay, kita nak anda semua jangan hanya menanti jawapan teman. Anda yang bersama-sama dalam pelatihan ni, anda pun sama-sama menjawab spontan semampu yang boleh dan kemudian periksa nanti. Okay, bagus. Tiara, one more time. Kita dah silap tadi. Siapa? Okay. Cepat. Kamu semua mencipta. Kamu semua menciptakan. Okay. Dia letak ta dengan waw nun. Kamu semua cipta. Kamu semua ciptakan. Next one. Cepat. Tidaklah, jangan. Kamu mencipta. Salah. Dia mencipta. Okay, tak apa. Dia punya kaedah kan, dia tengok, dia tolong saya kepala dia ke tepi. Okay, bagus. Maksudnya, dia ke tepi kepala dia tengok muka Ustaz. Dia ke tepi. It's good. It's a process. Method. Good. First of all, kita nak tengok bukan ni dulu. Sabar dulu. Okay. Our area is actually here. This is what we learn. You got that? Once kita zoom kat sini, once kita zoom ke yang tempat ni kan, maka kita nak tengok ia ke ada siapa pelakunya. Siapa? Dia. Okay, good. That means dia. Settle. Okay, settle. Kemudian kita nak tahu apa maksud khalaqah. Mencipta. Good. Next kita nak apa? Tengok Baris. Yes, baris. Tolong. Jadi ini UA siapa? Dia diciptakan. Okay, dia diciptakan. Lepas tu maksud lam apa? Lam tidak atau belum. Jadi lam yakhluq apa? Tidak, dia diciptakan. Tidaklah dia lam yakhluq. Belum lagi lah. Kalau lam tu belum tidak atau belum belum diciptakan. Jadi kenapa ada lam kat sini? Okey, boleh tak siapa tadi, Rohani ke Noraini tadi yang berbual Ustaz baru tadi yang KLM 10 ke 11? Nurani Sanusi. Nurani Sanusi, Kak Nurani, masya-Allah, Muhammad. Kerana nampak tak ada lam kat sini? Yep. Yang asalnya yakhluqu. Betul tak? Yep. Apabila menafikan belum, jadi dia merubah baris belakang ni. Oh, okay. Okay, so semua perubahan baris belakang ni dia ada kesan tonasi dalam ayat. Janganlah kamu semua ataupun tidak akan sekali-kali supaya mereka, hendaklah dia, hendaklah engkau, belum lagi lam yalid wa lam yulad. Pernah dengar tak? Kenapa bukan yalidu? Lam yalidu wa lam yuladu. Kan? Dalam surah Al-Ikhlas ada apa? Lam yalid, tidaklah dia melahirkan dan tidak dilahirkan. Yulad. Subhanallah. Faham tak Kak? Faham. Seronok tak? Alhamdulillah, new one for me. Masya Allah. Okay, but you got how is it works? How function kan? Yes. Okay, mute back. Kita kata dengan Tiara. Tiara belum habis lagi Tiara. Tiara, okay. Next one Tiara. Fast game, cepat. Dia menciptakan kamu semua. Okay, Masya Allah. Jadi, sekarang ini kita dah tambah sikit. Slowly We're going to separate this. Okay. Kemudian yakhluqu siapa? Tadi Tiara di? Dia menciptakan. Okay, dia dulu. Dia. Pasal tak ada waw nun. Kemudian, dia ya ke you? Ya kan? Ya. Jadi dia buat pada, dia buat. Yakhluqu, jadi tak ada waw nun. Dia khalaqa cipta. Dia menciptakan siapa? Kamu semua. Kamu semua. Jadi kalau untuk yang advance, yang bukan advance sangat kan? Advance pun tak advance sangat kan? Advance pun lupa. Okay. Yakhluqukum, maksudnya yakhluqu, asalnya dia menciptakan kau semua. Ini fi'il, khalaqa fi'il, fa'il dia. Fa'il tu pelakunya dia. So mana dia? Dia ni tersembunyi. Is hidden. Okay. So dalam ni ada huwa lah. Huwa. Kan kita dia kan.
So dia menciptakankah kamu? Si kum ni jadi maf'ulun bi, nama timbang-timbangannya maf'ulun bi. Berada pada baris nasab. Katalah tak nampak nasab tapi kedudukannya dalam ayat ni, kedudukannya fi mahalli nasbin, maf'ulun bi. Yang baru belajar tu Ustaz risau. Ustaz istilah. Dia berada dalam kedudukan nasab kerana maf'ulun bi. Okey, itu istilah i'rab lah. Kita tak nak masuk i'rab susah-susah. Kita nak tengok fa'il je dulu. Fa'il settle, alhamdulillah. Tinggal kosakata dan baris lah. Baik, next one. Dah habis dah. Okay, next person. InsyaAllah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okay, siapa nak cuba? Come on. Anybody? Calling 10, 11, calling 1, calling twice. Ustaz, saya Nadira. Nadira, masya-Allah. Kalau boleh lepas ni you all please be prepared Jangan tunggu-tunggu. This is pelatihan. Ustaz yakin anda semua telah pun berlatih di rumah dengan penggunaan ni Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selepas tu tahu Tiara. Ya Ustaz. Assalamualaikum Tiara. Okay, Tiara jangan ke mana-mana. Okay, begitu yang lain. Selepas anda dah latih ni, okay, watch this. The next part, the next challenge, you will go what? You will go to web. You will go to this website. Faham tak? Okay dah? Are you there, sister? Kopas. Okay. Yes, you are going to go to Quran Dictionary. Nampak tak Quran Dictionary? On my left? Yes. What you need to do is, lepas Quran Dictionary, awak akan go to huruf kha. Ni pelatihan untuk kita buat seorang-seorang, tak tahu tak apa boleh tanya Ustaz. Kha, then go to lam dengan qaf. Khalaqa, menciptakan. Kita dah tahu masuk khalaqa. Kemudian kita akan tengok khalaqa. Over here, dapat sini, then go khalaqa. And then make sure jangan tembak dulu. Jangan tembak ni dulu. Jangan cuba go to here, please. Because you need to narrow down. Awak nak cari apa? Verb is kata kerja. Setuju tak? Yes, Okay. setuju. You nak pilih mana? Verb dulu ke ataupun nak gunakan yang isim dulu? Now. Verb, fi'il. Okay. This fi'il Now. Okay. Kita cerita tentang verb kan? So verb kita akan tengok mana satu yang fokuskan fi'il mudhari' dulu. Jangan go to fi'il madi. Jangan go to fi'il amr. Go yang ada hamzah nuniyatah. Dah? Yes. Okay, all of you listen this kaedah yang seterusnya untuk kita cabar diri kita insya-Allah. Jadi kita kena fokuskan yang mana kita dah belajar. Jangan tengok fi'il madi, jangan tengok jangan stres. Jangan tengok ini mana ada hamzah nuniyatah depan, tak ada. Okay, just ni wa takhluqunu. Okay, yakhluqu. Okay, terjemahkan ni. This is your part. Come on. Kamu wa takhlukun kan Ustaz? Ini. Oh, cepat sikit, siapa dia? Okay. Dia menciptakan. Jadi dan Tuhan engkau dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Ya syak, dia kehendaki. Nampak tak? Yes. Wa yakhtar, ada ya tak? Yes. Siapa? Dia. Dia, okey. Dia memilih lah. Dia kehendaki dan apa juga yang dia pilih. Kan? Creates. Okay. Then from this, you go to ni, picit je. Nampak tak terjemahan ada kat sini? Okay. Look at that. Your Lord creates what He wills and He chooses. Macam seronok tak? Yes. Belum habis lagi. Untuk yang advance, ada lagi lah tapi Ustaz tak tunjuk lah. Biar dia part by part. Okay. Jadi semua dah ada apa? Kalau tiba-tiba start kat sini, apa benda lah? Tak faham lah. Telefon lah Ustaz. Raya pagi pun Ustaz terima telefon. WhatsApp. Mana apa Ustaz jadi ni? Kan? Ustaz ada soalan. Apa soalan? Ada ke Ustaz? Tak ada. Raya jangan telefon. Holiday. Mana ada? Selagi awak berkaitan Quran, 24 hours, 24/7. Khidmat. Masya Allah. Cuma kena upah sikit lah. Apa pula? Kena upah Ustaz sikit lah. Upah doa. Ya, doa. InsyaAllah. Boleh? Jadi ini kita dapat kaedah. Kemudian lanjut. Okey, sekarang kita tadi ada siapa yang minta tadi? Tolong mute diri awak. Nadira Ustaz. Okey, Nadira. You notice kaedah tadi Ustaz terangkan step by step tadi. How you challenge, macam mana kita gunakan apps lagi after level step by step. Okay, next one yours. All yours. Salah tak apa. Masya-Allah. Saya tahu Nadira ni suka challenge. Okay, azaba yu'adzibu, mengazabkan, to punish. Okay, come on. Start now. Dia mengazab. Dia mengazab. Okay, dia mengazab. Okay, kita timing Dia mengazab. Okay, mengazab siapa? Pada dia kan. Yu'adzibu. Okay, next one. Cepat sikit.
Dia mengazab mereka. Dia mengazab mereka. Dia mengazab. Okay. Liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum. Cepat. Li supaya, Ustaz bantu. Li supaya. Agar. Supaya dia mengazab mereka. Okey, nampak sini. Kak Rohani, Nuraini yang tadi tu Ustaz cerita, boleh boleh tak sikit? Yes, Ustaz. Masya Allah, tahap apa rezeki kakak bertanya tu. Jadi kakak dapat ilmu lah sebagai wakil yang lain, Kak. Asal yu'adzib apa, Kak? Asalnya apa? What? Asalnya apa? I don't understand your question. Sorry, Ustaz. What's You mean the the root origin? word, is it? Yes, what's the original is yu'adzibu. Can you spot here? Yeah. Okay, can you spot this here again? Yu'adzibu here. It's supposed to be what? Yu'adzib. Bu. Are you there? Yes. Now you spot that this is not yu'adzibu, but this actually liyu'adziba. Do you agree that? Yeah, am I right? Yu'adzib. Oh, okay. Now you spot Yeah. on, right? Okay, good. Yes. Now the question is why from yu'adzibu becomes yu'adziba? Because of the li here. Okay. So that supaya then it changed ni. So whenever there's changing the last vowels at this the last letter, it changed the tone of the ayah, the word. A much more emphasis in one way or another. Are you with me? Okay. Okay. Yes. So you got the rough function ni. Dah tahu tak macam mana dia fungsi sikit sebanyak? Tahu. Okay, can mute balik, mute. Okay, mute. Hafiz, are you there, Hafiz? Yes, Ustaz. Okay, do you understand our explanation over here? Yeah. Alhamdulillah, very clear, Ustaz. Very clear? Okay, so Yes, there's a reasoning from yu'adzib ke yu'adziba, from yu'adzib ke yu'adzib, because of the change of the tone in the ayah. Okay, beautiful, insyaAllah. Okay, come back to Nadira. Nadira, sister Nadira. Yes, Ustaz. Terjemahkan lagi sini. Supaya dia mengazab mereka. Jadi cuba lancarkan sikitlah macam supaya cepat sikit. Supaya dia mengazab mereka. Okay, good. Next one. Maka Nanti dulu pelan-pelan. You claim berapa? 11. Our focus is this one je. Don't worry. Our Okay. focus is this one. Slowly. So again to break this down. Mereka mengazab mereka. Okay. Mereka ke dia? Dia mengazab mereka. Because you say dia, there's no one known, am I right? Betul. So istighfar. Astagfirullah. Okay, tulis chat istighfar. Tulis Ustaz tengok awak dah tulis astagfirullah. Dekat chat Ustaz tengok nama anda dah tulis astagfirullah Nadira kan, baru kita teruskan. Waiting istighfar dia. Macam serius tak Ustaz? Kan? Okay, sama-samalah kita pun istighfar. Kan bulan Ramadan banyak istighfar. Okay, good. Now okay, Nadira, can try again. Yu'adzibu, dia apa macam mana kita terjemahkan ni? Sekejap Ustaz, sekejap. Okay. Try. Ada ya kat sini, tak ada warna. Okay, cuba. Dia mengazab mereka. Good, sekarang ada fa. Maka dia mengazab mereka. Okay, sekarang azaban alimah, azab yang pe. Azab yang pedih. Bagus, sekarang I'm going to ask you about this. Rafa nasab kejar. Nasab. Nasab, good. Why nasab? Baris atas. Baris atas lah. Mana nasab baris atas? Kerana salah satu dapat one of the 13 reasons. One of the 13 reasons. One of the 13 reasons. Agree? Agree. Belum belajar kan? It's alright, it's alright. Yeah. Tak, it's alright. Okay, Isma. Apa sebab dia? Kamarita, dia punya Maf'ul mutlak, Ustaz. maf'ul mutlak. Halo Isma. Isma. Ya, fi'il Ustaz, sorry. Pengukuhan dari fi'il. Istighfar. Ustaz tengok ni istighfar. Lambat kerana awak dah lanjutan. Baik, so perhatikan. Okay, Nadira, are you there? Yes, Ustaz. Okay. I'm sharing Kak Nuraini, Rohani tadi. Yes, Ustaz. Good. Now both of you, take note, both of you actually kelami 10-11. There is actually first of all tanda isim kat sini dah. Ya. Ini tanda isim kita dah belajarkan dulu kan. Is sifat dan disifati. Ya. Okay. This is dia punya apa?
adjectives ataupun sifat nisbah. Setuju? Azab apa? Azab yang pedih. Okay. Now regarding this is one of the 13 reasons. If you go back to later on, if you were to explore on our chart here, it is one of the 13 reasons, and it falls under to intensify the verb. This is the, for those who get it, you have this map. It's not object. I have to get this. Is to intensify the verb. Okay. So untuk mengukuhkan fi'il. Untuk mengukuhkan fi'il. So to intensify the verb. What's the verb? Azab kan? Dengan azab yang seazab-azabnya lah. You got that, sister? Okay. So Allah tak dalam ayat ni tak dikatakan supaya dia mengazab mereka, dah settle lah. Itu kalau dah gitu dah faham tak? Tapi apabila ada nasab ni, baris nasab ni, mafhum mutlak, istilah ni mafhum tak hafal tak apa. Okay. It's actually to further intensify the verb. That mean bukan sekadar azab tau. Subhanallah. Okay, Nadira, are you there? Yes, Ustaz. Come back here. So, supaya dia mengazab mereka dengan azab yang pedih. Tapi kalau ayat ni sekadar kat sini saja, waqaf, fayu'adzibuhum. Dah faham tak, Nadira? Faham. Okay, tapi apa fungsi dia tulis azaban lagi? To emphasize, To intensify. emphasize the verb here. Subhanallah. That's how you work on it. Huh? Hafiz, saya dah Hafiz. Okay. Yes, Ustaz. Understand? Ya, Alhamdulillah. Yes. You actually wakil yang lelaki lah, kita panggil you je. But knowledge, we are showered with knowledge again every day. Alhamdulillah. Masya Allah. So it is for the ayat okay. Rosila, Assalamualaikum. Rosila pun one of the sim popular, kita nampak. Waalaikumsalam Ustaz. Faham tak penerangan kita? Alhamdulillah faham. Cuma saya masalahnya nak connect tu lambat sikit lah. Dah tua kan. Tak ada, awak tak boleh cakap masalahnya pasal awak belum belajar. Awak cuma belajar isim je. Awak baru modul 3, faham tak? Faham, saya So faham. nothing to worry about connection. Connection will come later, but the thing is the concept is there. I want to explain the concept. Do you understand the concept right now? Faham, Alhamdulillah. Masya Allah. So the concept is there, it's very good. Now next one, Nadira, belum habis lagi. Aduh, Masya Allah. Ini dah cerita dah. Where's the point? Sekarang kita nak fokus. Nadira, are you there? Yes, Ustaz. Okay. Mana dia punya fokus ke sini? Where's our main ni? To azibuhum. That's one kita kena fokus. Okay, dengar sini semua. Subhanallah, subhanallah. Dengar sini semua para pelajar yang Allah sayangi. Jangan stres, nampak ni tengok semua. No. Very wrong. Very wrong. You have to spot on apa perbincangan kita. Perbincangan kita hanya dekat azabah ke sini. Nak tahu pelakunya. So, come back here, we have to go part by part. That means how we break this down lah. Kemudian kita akan tahu fokus kita tu'adzib. Now terjemahkan tu'adzib, cepat. Engkau mengazab mereka. Engkau mengazab mereka. Okey, sekarang nampak tak dia asalnya apa kat sini? Sekarang tambah faham sekarang. Asalnya apa? Asal tu'adzib apa? Asalnya. Tu'azibu. Masya Allah, tu'adzib. Jadi dia baris mati ke baris depan ni? Baris depan. Kenapa ada baris daripada baris mati dari baris depan jadi baris mati? Kerana ada in. Sebab in. Apa maksud in? Jika. Nampak tak? Jika engkau mengazabkan mereka, fa innahum, fa apa terjemahkan siapa ni? Maka sesungguhnya mereka Fa innahum adalah hamba engkau. Adalah hamba ke hamba-hamba? Hamba-hamba engkau. Hamba-hambamu. Jadi apabila Rasulullah SAW membaca ayat ni, baginda mengisak-isak, tak dapat meneruskan bacaan kerana begitu menyayangi umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Rasulullah SAW pada sirahnya apabila membaca ayat ni, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dia ulang-ulang. Rasulullah mengulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nangis Rasulullah. Kerana sayangkan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jika engkau ya Allah dalam perbuatan engkau ya Allah berbual dengan Allah, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka ni umatku ya Allah, hamba-hambamu ya Allah. Subhanallah. Kalau kita fahamlah. Okey, terima kasih Nadira, ada background. Sama-sama Ustaz. Okey, Nadira. Saya.
So you understand what was the ni semua? Faham eh? Yes, Ustaz. Okay, it's just a lots of practice required. Okay. May Allah show you with strength. Next person, come on. Pak Usop nak cuba ke? Pak Usop ke? Muhammad Rafiq ke? Aduh, takkan aku lagi 10-11. Nama sudah panggil. Siapa nak cuba silakan. Rohaida Ismail. Farida Abdul Kadir. Kenapa 1000 bahasa? 1000 bahasa Balaghah. Diam 1000 bahasa. Ustaz pun tak nak panggil dah. Saya panggil awak tak ready. Cepat siapa? Anybody? Calling one, calling two. Ya, siapa? Assalamualaikum, saya Zalina Elias. Zalina Elias, okey. Zalina Elias, KLMI berapa harap kenalkan? KLMI 7. KLMI 7, okey, Masya Allah. KLMI 7, silakan. Ini Jara, Jaza. Jaza, pernah tak dengar Jaza? Pernah. Apa Jaza maksud? Balasan, ganjaran. ganjaran. Pernah tak dengar Jazakallah? Pernah. Jangan sebut Jazakallah tau. Jangan tahu. Jazakallah. Tak boleh tahu. Tahu tak pasal? Faiza Abdullah. Puan Faiza Abdullah. Ya Ustaz. Pernah dengar tak Jazakallah? Itu untuk lelaki Jazakallah. Tak kisah. Jazakillah ke Jazakallah ke. Pernah dengar tak soalannya? Pernah. Kalau boleh jangan sebut Jazakallah. Okey, jangan sebut Jazakallah. Kenapa? Jazakallah khairan, isn't it? Yes. Allah membalas kau. Balas apa? Tergantung cerita tu. Jadi khairan tu maf'ulun bi, nasab dia. Faham tak? Jadi jazakallah khairan, masya-Allah, kathiran, masya-Allah, alhamdulillah. Jazakallah. Faham tak Cik Yudif? Faham. Jazakallah. Ustaz jazakallah, Ustaz apa jazakallah balas apa? Saya nak khairan lah, sebutlah. Mahzuf dia pun ni kan. Okey, sebentar nanti mohon yang lain-lain insya-Allah. Baik. Okey, silakan puan siapa? Zalina Elias. Saya. Okay. Ready? It begins now in less than 30 seconds. Go. Oh, masya-Allah. Kamu semua dibalas. Kamu semua dibalas. Okey, go slow. This one kita break dulu. Tu waw nun kamu semua. O A D. Fi'il mudhari' majhul. Next one. Come on. Dia dibalas. Maksudnya UA. Very good. Semua perhatikan. UA ni dia ingat UA dia dibalas. Okay, next one. Cepat. Dalam Quran cepat. Kami membalas. Jazi, kami membalas. Masya Allah. Next one cepat. Dia akan membalas. Sa ni kelak. Kelak ya jazi, dia membalas. Saya jazi. Okey. So sa untuk yang baru belajar boleh catatkan. Tolong yang baru belajar catatkan, yang dah belajar pun terlupa kot. Maksudnya kelak. Okey. Akan. Kelak. Jadi kelak akan ni tulis sikit, tulis penambahan. Tulis penambahan over here. Segera. Dekat nota lah, dekat nota ke dekat mana, jangan tulis dekat sini. Okey. Kat dunia lah katakan segera. Tapi kalau Allah gunakan saufa. Saufa. Itu beza. Pernah dengar tak saufa? Pernah. Dalam Quran ada saufa tak? Ada. Ini pun kelak akan juga. Ini satu ilmu untuk yang baru belajar, yang belum belajar. Kelak akan, tapi kemudian. Biasa akhirat. Pernah dengar tak? Saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun kamu semua. Saufa, kelak kamu semua akan mengetahui akad perbuatan kamu nanti di hari kemudian nanti. Apa balasannya? Allahu Akbar. Okay. So kita tanya Erlis. Faham tak Ibu Erlis? Kita tanya KLMI 10-11 lah. Jadi diorang baru dapat ilmu ni. Nanti diorang belajar tambah faham. Dr. Sharifah, are you there? Apa alamak-alamak? Tengah diam. Yalah, rezeki tau kena panggil. Kena panggil rezeki. Ya. Okay. Understand or not? You understand? Alhamdulillah, so far so good. So yes, sa, it shows what? Soon. Sa is right now, soon. And No, not means right now. So it's not right now. It's more actually in the near future. Okay. Yeah. Near future Normally if you to tadabbur the ayat, it will looking at actually kat dunia lagi dapat. Okay.
But Okay. when Allah refers saufa, the more letter, the is more distance. You see, from sa kelak, saufa pun kelak. Okay. Tapi itu later on in probably in akhirat lah. Yes. No, the distance shown by the additional letters. Oh, I see. Okay. Beautiful lah, faham eh? So, Beautiful, yes. saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Tapi kalau ada kata kelak akan, dalam ayat ni katakanlah, okay, sister, if Allah says yajzi, Allah SWT doesn't say saufa yajzi. That means soon apa yang Allah akan balas. It's immediate. Very soon. There's no waiting. So you need to what? For those who lovers of Quran, you need to explore the ayat. Kenapa Allah gunakan saya jzi? Kenapa Allah tak guna saufa yajzi? Subhanallah. The ayat. You got that? Okay, thank you. Can you let sister? Thank you, sir. On the air, Zalan Ilyas. Nur Razan Awang Cik. Saya Ustaz. I am very worried. Yes, Ustaz. I am very worried looking at you today. Let me see. Okay, can you look at me? Yeah. The way you look at the screen, like you are not moving. Wallahu alam sah. Subhanallah. I didn't realize every time when I say saufa ta'lamun is, I didn't realize that. So the meaning is really, now I. Oh, in other way, you get mesmerized lah. Mesmerized. That's that you stun at that. Saya pun takut awak ada hutang saya ke, Ustaz ada hutang saya tau, nasi lemak tu dia. Takut juga kan. Okay, gurau insya-Allah. Okay. So it's good. Quran is starting to form out. The words of Allah, the language is start to form out. Remember, just right now, from 11, 10, 11, kalau sah, kelak akan. Ni dia katakan harf istiqbal. Dalam bahasa Arab, harf istiqbal, kelak akan datang. Kalau saufa, lebih lama sikit, biasanya digunakan untuk hari akhirat. InsyaAllah. Okay, Masya Allah. Let's move on. Okay, good. Okay, yes, we come back again to our sister Zalan Ilyas. Yours. Okay, ya Ustaz. Okay, Masya Allah. Please, yang lain jangan diam-diam. Ustaz tengok muka, Ustaz bagi nama satu-satu. Jumaria, Rahimah Muhammad, Suryana, Nurjan Aziz, Ali Sairi, Muhammad Rafiq, Pak Usop, semua yang sewaktu dengannya, dengan semasa kebetulan kat Facebook, jangan tengok sambil termenung. Anda sekarang semua bersama-sama dalam pelatihan, anda kenalah mencabar diri anda. Salah, tak apa, belajar dari kesalahan. Tapi mesti mencuba, bukan termenung. InsyaAllah, doa, semua doa, angkat tangan. Kita nampak Ustaz, nampak tak Ustaz doa? Semua kena angkat, ikut Ustaz, angkat tangan. Ikut, Ya Allah, ikut Ustaz, Ya Allah. Okay, Ya Allah, kau izinkanlah Ya Allah, Ustaz memanggil namaku. Amin. Kabul. Okay. Semua kena. Masya Allah, dah kabul aja. So jangan tidur. Allah kabulkan nanti. Okay, insyaAllah. Okay. Yes, sister. Yours. Next one. Yes. Okay. Engkau membalas. Engkau membalas. Tajzi. Masya Allah, tajzi. Yang engkau membalas. Okay, very good. Now engkau membalas. All done. Very good. So are you there, sister? Sister Zalan Ilyas? Yes, Ustaz. Okey, sekarang Ustaz nak tanya Zalan Ilyas lagi. Puan Zalan Ilyas dengan ada tak lagi seorang? Allah masuk SWT. Fazliana. Are you there, Fazliana? Fazliana. Okey, awak dengan Zalan Ilyas. Ustaz nak tanya sikit, awak dengan Zalan Ilyas. Okey. Cuba perhatikan terjemahkan ni. Ini soalan yang ditanya. Okey. Now semua pun kena yaqulu. Siapa yaqulu? Dia berkata. Setuju tak? Ya. Okey. Now yantiqu. Dia berkata. Dia berkata juga. Hai. Yantiqu dia berkata. Ada. Yaqulu dia berkata. Yang ini nanti awak akan confuse tau. Yaqulu dia berkata, yantiqu dia berkata. Apa perbezaannya? So, boleh tak tanya Fazliana Ilyas, apa perbezaannya Fazliana? Ni saya tak pasti Ustaz. Saya rasalah sebab saya tengok beberapa ayat dan saya tengok kalau bila nataqa tu digunakan, selalunya dia tu ialah perkara-perkara yang selalunya we don't expect to be speaking. Macam kulit, kitab,
ataupun berhala. Okey, something tapi tak berapa tepat sangat. Okey, Begum boleh tak Begum jawab? Nampak Begum dia memang orang mahir dia. Bahasa Arab tu hebat dia Begum. Puan Begum tolong on sikit. Puan Begum. Apa khabar? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Boleh faham tak apa farqun bainahuma yaqulu wa apa tu yantiqu? La maafi tak tahu Ustaz. Maafi muskilah, muskilah tak ada masalah kalau muskilah masalah. Paling-paling pun khamsa riyal ya. Subhanallah. Mungkin kita tanya orang hebat insya-Allah. Abang Masur. Dia jangan main dia. Dia memang orang mahir dia. Ya Masur, apa cerita sekarang? Tahu tak? Dapat terangkan tak kawan-kawan apa beza yaqulu dengan yantiqu? No idea Ustaz. No idea. Okey. Masya-Allah, masya-Allah. Okey. Kita tanya lagi dengan Kamarita. Kamarita memang orang yang hebat. Semua orang panggil orang hebat. Kamarita dengan siapa tu? Allahumma shalli alaihi wasallam. Kita panggil Kamarita. Kamarita you dah? Dengan Aida, so apa bezanya? Tak tahu Ustaz. Tak tahu? Ya, kita mungkin ada kawan awak yang tahu. Kita panggil Yudif. Yudif, are you there, Yudif? Tidak tahu Ustaz, afwan. Oh, jadi kalau tak tahu nanti macam mana? Tanya Ustaz. Itulah jawapannya. Okey, siapa nak tahu sekarang? Tolong buat jempol. Ya Ustaz. Jempol. Tak semua. Okey, siapa nak tahu? Ustaz tengok dulu. Jempol jangan turun. Dulu. Tangan stay dulu. Siapa nak tahu? Nurliza Yahya tak nak tahu. Tapi tak payahlah. Ustaz. Ya. Ustaz dia bercakap kan? Tak dengar siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak dengar? Latifah. Ya, Puan Latifah. Ya. Dia bercakap kan Ustaz? Bukan berkata kan? Macam bercakap, macam burung ke. Betul tak? Kalau terjemah bercakap berkata tu memang dah kata seiras dah. Dia bercakap, dia berkata, dia berbicara, sama je kan? Tapi biar dengar Ustaz, biar Ustaz terangkan. Insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad. Ustaz nak kena baca doa istighfar dulu. Kena baca disebut nama Allah baru nak buat penerangan. Okey. Mana ni? Ini okey. This is something unique tentang apa tahu you? Something unique yang kita tak boleh samakan dengan kaedah map kita. Map kita yang kita belajar ni. Yang ini dia buat sendiri. Betul tak? Okey. Kita Zalani Alias dengan Fazlina tolong out there. Ya Ustaz. Okey. Ini dia bicara sendiri kan? Ya. Okey. Yang ini buat orang lain kan? Ya. Okey, sekarang kita tengok ayat ni ya. This is something the precision of ayat Quran, ketepatan bahasa Quran. Saya kongsi dengan anda semua insya-Allah. Semoga insya-Allah diberkati. Kita tengok ayat dulu. Kita kena perhatikan ayat. Ayat yang pertama ni, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minhum, mereka berkata, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mereka ni berkata maksud berdoa. So kalau terjemahan tak semestinya berkata, berbicara ke bercakap, tapi maksud kat sini ayat ni dalam bentuk doa. So nanti terjemahan kata dan sebahagian daripada mereka adalah yang mana dia kalangan man ni siapa ni berdoa dengan lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Untuk yang baru tahu, doa Rabbana atina fid dunya ni adalah dalam Al-Quran, bukan hadis. Dia Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Anda boleh tambah ilmu sikit. Okey. Baik, kemudian kita perhatikan ini dia yang berdoa. Dia sendiri berkata. Tapi kalau kita perhatikan sini, wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Wa ma dan tidaklah. Ma ni adalah ma nafi yang sekerasnya. Dia bukanlah. Kalau la tidak juga. Ma lebih keras. Kenapa ma lebih keras? Kerana to refute something. Kalau dalam Quran, ma tu lebih keras daripada la. Kerana ma membangkang akan sesuatu tuduhan, katakanlah. Muhammad ini dia syair, dia bawa syair. Muhammad SAW ni penyihir, katakan. Allah balas apa yang Nabi baca SAW tu bukanlah syair. Dia bukanlah mentera-mentera. Dia tidak berkata wa ma yantiqu anil hawa. Tidak berkata dengan hawa nafsunya.
tidaklah ia in huwa illa kecuali wahyu yuha yang diwahyukan. Dalam yuha, Puan Zalina alias dengan Saya? ada tak UA kat sini? Ya. Semua tengok, tak tengok rugi. Kita dah belajar UA kat sini, ada dia, ia diwahyukan, bukan dia tapi ia diwahyukan. Nampak tak kita nampak kaedah ada di kan? Ia diwahyukan. Subhanallah. Jadi ayat ni, adakah lafaz-lafaz Quran tu adalah kata Rasulullah ataupun wahyu? Oh, wahyu. Apa dia? Wahyu. 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 Maksud adakah Rasulullah berkata sendiri ataupun daripada pihak lain, Jibril yang mengutuskan? Ini bukan kata-kata Rasulullah SAW. Faham tak? Jadi apabila, so sekarang, kalau, okay, Ustaz tanyakan ya. Kalau seseorang tu berbicara yaqulu, itu dia bicara sendiri. Tapi kalau ada pihak lain yang buat dia bicara, itu daripada nutqun ataupun yantiqu. Pasal ada pihak yang lain yang buat berbicara. So come back to Fazlana punya research, dia kata kulit berbicara. Betul tak Fazlana? Betul. Okey. Sekarang apabila awak lihat kat sini, kulit berbicara, Ustaz terangkan mana dapat tunjukkan. Okey. Maybe okay. Kalau kita perhatikan kat sini, ada tak slide ni? Okey, masya-Allah. Ni Ustaz tengok. Okay, kita go to this ayat, subhanallah. Baik, tengok elok. Sekarang kita akan aplikasikan dalam Quran. Word by word. Ingatlah wa yauma, nasab kat sini. Ada uzkuru lah. Uzkuru tu kau ingatlah pada hari apa. Yuhsyaru, tolong Zalana alias dengan lagi satu. Okey, Norazan awang pun sama-sama. Norazan awang okey. Be with us, the three of you. Awang ke line 11 okey. Have you covered this hasyara root before? Sudah. Last two session. Yeah. Yeah, bangkit am I right? Yes. Good. Yes. Kumpulkan. Okey, tapi sekarang UA. Come on Norazan. This UA siapa? Come on. Dia. Dia apa? Dia apa? Dia dikumpulkan. Dia dikumpulkan. Okay. Sekarang kalau dia kat sini one word. Tapi later on as you go on Quran you say a'da'ullahi. A'da'ullahi ada pada depan kan? This is the dua. Selama ni kita belajar cuma satu kalimah je. Okay. But once you say one of the 8 reasons, this is fa'il, udah dua. Then we come back to you punya apa? You punya carta mind map tadi. So a'da'u, there's no alif lam, there's no tanwin. You got that? Yeah. So, ada tak jumpa isim kat sini pada bawah? Yes, Allah. So this is as one word. Which is what? Mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhaf-mudhafun ilaih. Possessive phrase. So, siapa dikumpulkan? Make a guess. Adakah dia ataupun musuh-musuh Allah dikumpulkan? Musuh-musuh Allah yang yes, that's right. So, apabila ingat pada hari musuh-musuh Allah dikumpulkan ke dalam neraka ilan nar. Okay. Fahum lalu mereka yuzaun. Sekarang siapa pelaku kat sini? Norazian. Cepat, ya dengan mana siapa? Mereka semua. Ada UA tak? UA. UA dia D kan? No, okay. Remember, if you master this, you will be there. If you master this, you will be there. UA, siapa UA tuan? Mereka dikumpulkan. Mereka akan diasing-asingkan. Mereka akan dikumpulkan ikut kelompok-kelompok. The kosakata nothing to worry. Isma, tolong dengar kata-kata Ustaz. Isma, there's no problem tentang kosakata. There's no problem tentang kosakata Isma. So there's nothing to the kosakata. Kosakata membina dia hari-hari. Ustaz dah katakan. So that is not a problem. Okay. Sehinggalah idza ma ja'uha. Okay, sekarang Ustaz nak go right tentang ni saya. Waqalu, mereka berkata. So waqalu, because the story is mereka berkata this past tense kepada li juludihim, to their skins. Siapa yang berkata kepada kulit-kulit mereka adalah the enemies of Allah SWT. Are you there, sister? Yeah. The enemies of Allah Ta'ala speak to their skins. Why? Lima syahidum. Why you testify on us? So they say to their skins, why you satisfy on, kenapa kamu jadi saksi terhadap kami? So kami siapa, Fazliana?
Yang Mereka semua tadi di atas. yang musuh-musuh tu lah. Ya, a'da'ullah. Ingat dia cerita tentang a'da'ullah. So when you go Quran, when you understand Quran, you must don't forget ayat sebelum apa ceritanya. Not one word, not one ayah, but the ayah before. I'm bringing all of you here. Please pay attention. I'm bringing all of you the stories here. So it's connected right now. Okay. We have been practicing word by word. That's good enough. That's good enough. Now we go to this example. Subhanallah. Okay. Now the enemies of Allah will say to their skins, why all of you testify on us? Qalu. Now who said right now? Subhanallah. Who said right now? Antaqanallah. The skin said. The skin. Okay, they will say, these are the skin said. What is they said? Open semicolon here. Allah has made us speak. You get that? Now the root word is it nutkun or qala? Nutkun. So this is nutkun means what? Maksudnya ada yang membuatkan dia bicara. So you understand this, Fazliana? Cikgu Zalina? Saya. So this is kita kena faham the precision on the usage of qala yang tak semua sama. Semua sama. You get that? Okay, now I want to. This is one of my favorite ayah. You want me to share the story of this ayah? What makes it one of my favorite? Yes, Ustaz. Nak buat gini, jempol lagi. Yes, Ustaz. Yes. Okay, jangan cari surah apa ayat pun. Just focus on the lesson. Jangan tanya Ustaz surah ni surah apa. I share with you later. I just want you to go along with me. How if you were to build up the Quranic language in stages and be patient on that, you will develop in time to come. Okay, you need practice. You need guidance. Nothing to read. So the story on this, okay, adalah mereka berkata orang-orang musuh Allah bukan musuh Allah, yang ni kulit mereka berkata Allah yang akan membuatkan kami berbuat. Okay. Allazi yang mana ialah, this is popular, dia come back to Allah SWT. He is what? Antaqa, he speaks every single thing. Kulla syai, every single thing. Wahuwa, dia, his Allah, created all of you. So this is the speech of the skins, subhanallah. From the beginning, awal lamara. Wa ilaihi, subhanahu. Nur Azan, translate this. Translate this. Jangan tengok terjemahan. Jangan tengok kamu semua. Kamu semua Amsal. Kamu semua. Oh, come on. Dikumpulkan. Kembalikan. Dikembalikan, ya. So, I minta you all, please master this, please master. Am I right, sister? Did the training right? Does it make sense right now? Kalau the more you practice, the more you try to play, you will grab it so fast, masya-Allah. Turja'un. Now, wa ma kuntum. Okay? Dan tidaklah kamu semua, dengan kamu semua, just fokus ni, fa'il, kamu semua dapat menutup. Okay? Yashhada, ada yang ini yashhada, dia menyaksikan atas kamu. Okay, siapa menyaksikan atas sini? Menyaksikan yashhadu, asal yashhadu. Yashhada kenadaan syarat, tapi siapa fa'il dekat sini? Fazlana. Allah. Okey. Siapa ni Allah sama Cikgu Zalina? Saya. Siapa fa'il dia? Dia kan? Fa'il saya. Dia. Okey. Kalau dia, watch this, please listen to me. Kalau kita tengok yashhadu ke yashhada memang dia, tapi sekarang ayat masuk. Yang saksi is rafa' here. Rafa, pendengaran kamu, your hearing will testify. Wala absarukum wala juludukum on you, alaikum, on all of you. You get? So alaikum is brought forward. It says an yashhada sam'ukum wala absarukum wala juludukum alaikum. This is supposed to be here, but alaikum is brought forward here. Okay, that? This is fi'il. All of you with me? This is fa'il. Okay, of course this fa'il is actually a mudhafun ilayh. Understand the meaning. So your hearing will testify on you, and also your sight, your skins will testify on all of you. Okay, walakin, but you think, you presume that Allah, He doesn't know so much on what you've done.
Walakin, okay, walakin but you have presumed that Allah la ya'lamu he, dia tidak mengetahui kebanyakan daripada mimma from what ta'malun, ta dengan wawnun siapa kamu? Kamu semua. Kamu semua amilah melakukan. Oh, kamu rasa Allah tak perhatikan ke? Kamu tak perhatikan ke Allah? Now siapa berani adalah di antara anggota tubuh badan. Okay? Semua all these actually to I like this because the repetition kom, tom, minal khasirin, orang yang rugi. So if you study in Economy Basic, all of you. For those sudah belajar fi'il, tom is all of you. Belum belajar tak apa. Kom is all of you, masuk pada isim. Kom is all of you. Tom is all of you. Ada banyak tak kamu semua? Banyak tak? Satu, kamu semua, kamu semua, kamu semua, kamu semua, kamu semua, kamu semua, Allahu Akbar. Adalah orang-orang yang rugi. Real losers. So ini Allah katakan kamu semua menyangkakan bahawa kamu rasakan seolah-olah Tuhan kamu tak pernah akan menghukum kamu. Maka jadilah kamu sekarang orang yang rugi. Subhanallah. Ada banyak kum tak semua? Kamu answer me. Yes or no? Yes. Now look at this ayat. This is where I love it. Because the next one, yasbiruna. Nah, yasbiruna siapa? Dia ke mereka? Mereka. Mereka semua. Mereka semua. Jika mereka semua, asalnya ada nun. Yeah. In masuk, tadi kita cakap nun tu gugur. Are you there, sister? Sister, are you there? Norazan? Betul Ustaz. Ya. Asalnya yasbiruna tadi Ustaz dah terangkan ada in kan? Ya, ada nun. Ya. Yes. Now I believe all of you understood this, the concept, not to memorize but the concept. Allah berbicara jika mereka semua sabar dengan fannar api neraka, maka itulah tempat mereka. Allah Akbar. Jika mereka semua yasta'tibuna al-aslu, na kat sini. Jika mereka semua nak mintakan belas ihsan kan, kamu mereka ya dengan orang kan? Maka mereka ini tidak akan termasuk orang-orang yang mendapat belas ihsan. Subhanallah. Okay, now Sister Norazan, can I speak to you? Yes, Ustaz. Can I speak to Hafiz, please? Hafiz? Are you there, Hafiz? Hafiz? Hafiz, are you there? Okay, Siti Sarah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay. Hafiz, Siti Sarah and Norazian. Do you observe that this is antum, all of you? Agree or not? Yes. And all of a sudden, they switch from kamu semua jadi mereka. Agree or not? Agree or not? Okay. Now let me just ask you, kenapa Allah berulang-ulang kamu, tiba-tiba the next ayat mereka. Kenapa tak cakap kamu? His rahmah, his mercy. He's showing his mercy in his use of domir. No, this is a different concept. Have you all ever observed when a judge lay down all the offences of the convict ataupun pesalah, kamu telah buat hukum ni, kamu telah melakukan dosa ni, kamu semua telah melakukan kejahatan ni, kamu semua, you are charged. Am I right? Kata contoh dah. Yes or no? Yes. Dan pengawal campak dia kat dalam neraka, campak dia dekat prison. I don't want to see them. Allah tak tengok lagi muka mereka. Subhanallah. That's why they're changing daripada antum, them. Subhanallah. You got that? From antum, you have totally ignorant. You are totally ignorant. Now, I don't want to say them. If they be patient, kalau dia sabar, yasbiru dengan api neraka, maka dia bukan, itulah tempat sesuai bagi mereka. Kalau mereka ni nak mintakan belas ihsan, mereka takkan dapat belas ihsan. Siapakah dia? Musuh-musuh Allah Subhanahu. Allah marhamna arhamar rahimin. Allah menjadikan doa kita dapat rahmat. Ya subhanallah. Allah Akbar. Can you see? Yes. You got this touch bagaimana Allah bicara. Semoga yang lain dapat menghayati bagaimana bicaranya Allah SWT. So if you Kak Zalina, yes? I understand?
Saya Ustaz. Faham Ustaz. InsyaAllah. Kita bukan faham tau. Kita tengok bagaimana Allah gunakan kata-kata seolah-olah Allah tak nak tengok pun wajah mereka-mereka yang musuh Allah. Selepas Allah dah bertanya kepada mereka, kamulah buat ni, kamu buat ni, tapi kamu lupakan dia. Dan sekarang masuklah kamu dalam neraka. Tak ingin aku tengok wajah-wajah kamu. Rasalah kamu, itu tempat sesuai kamu. Dan Muhammad 14 ihsan, tak ada belas lagi di kamu. Allah Akbar. That's dalam ilmu balaghah. Itu nama ilmu balaghah namanya apa? Dalam kategori ilmu ma'ani, ilmu tashbih dengan ilmu badi'. Ilmu badi' ini di bawah kategori ini ada iltifat, perpindahan damir. Istilah jangan dengar cakap ustaz. Memeningkan. Balaghah, ilmu ma'ani, lepas tu ada badi', badi' ada iltifat. Ini semua tak payah risau. Kerana yang faham konsep. Do you understand the concept? Once you understand the concept, how we lead down, lots of exercises, then the istilah will come to you. Oh, ini namanya istifat. That's what I learned back then. You get that? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz rasa nangis, Masya Allah. Ustaz dengar ramai nangis ni, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ustaz nampak ada yang agak hibur kerana Al-Quran dah bicara, subhanallah. Okay, Fazliana dengan, okay, the rest don't switch off. Okay, Fazliana dengan siapa ni? Zalina. Zalina, okay. Saya. Let me share something beautiful lagi. Nak ke tak nak? Nak Ustaz. Fazliana? Nak. Ni jempol Ustaz. Qala dengan nutqun. Nataqa. Nutqa. Nutqun. Kata dah nutqun isim tak kisah. Jadi ini kisahnya apa? Boleh tak siapa tu Zalina ceritakan apa maksud qala? Qala, dia berkata. Qala nataqa, nutqun juga berkata, tapi Kata bezanya qala orang tu sendiri yang berkata. Kalau nutqun ada pihak lain yang membuat dia berkata-kata. Okay, sekarang assuming this is someone, tengok sini. Kalau qala dia berkata pada orang lain, betul lah? Yeah. Which is this lah. Just okay. Kalau nutqun orang lain buat dia bicara pada. Agree nak? Ya. Fazliana agree tak? Agree. Agree tak? So which one is qala? Qala yang lain hitam Ustaz. Ya. Qala yang hitam kan? yes. La. Okay. Yang ini? Nutqun. Okay, dia start daripada huruf apa tu? Nutqun. Apa maksud nutqun? Orang lain buat dia bicara? Betul ke tak? Ya. Dia buat bicara. Okay. For those who learn tajwid, where the makhraj qala, it comes from daripada larynx. Halqum qala. When you learn about nutqun, permulaan sebutan n daripada hujung lidah pada halqum. Mas Lana, you there? Yes. Subhanallah. Precision tak Quran ni? Ya, insya-Allah. Yes. Subhanallah. Maaf Ustaz, boleh Ustaz repeat lagi sekali Ustaz? Maaf Ustaz, masuk sini, boleh Ustaz repeat lagi? Okey, sekarang kalau kita sebut huruf qaf dengan lam, qaf sebut, mana sebut dulu? Qaf ke lam? Kalau kita sebut makhraj qaf dengan lam, mana sebut dulu? Qalu kan? Faham tak? Okey, ni Abang Mansur. Abang Mansur nampak saya tak? Nama saya tak? Mansur. Qaf, lam, lam. Dia berkata. Kalau orang lain berkata, dia masuk balik. Qun. Nutqun. Jadi qala dia berkata. Tapi yang tiku anil hawa, yang ini ada pihak buat dia berkata. It goes to the same makhraj. Makhraj hujung baru masuk dalam. Qun. Qala. I understand? Yes. Jangan gini-gini kena subhanallah. Kalau faham subhanallah semua, type sabarlah, jangan termenung nangis apa.
Subhanallah, Masya Allah, the precision of ayat Quran ni. Okay. Kalau kita kaji, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi, Allah Akbar. You got that? Faham tak, Cik Masya? I want to hear your voice. Faham ke tidak? Faham, Ustaz. Okay, InsyaAllah good, faham. good. Okay, now, biar saya nak berbual dengan teman-teman dulu sebelum saya go to the next segment, our final segment. Saya nak tanya Safina, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. So far, how's the session? Alhamdulillah, very good. Very clear. Very Yes. clear. Daripada pelatihan, do you agree untuk kita banyak berlatih? Yes. And Okay, then good. Yeah. one Masya Allah. yang Ustaz kasih example Mahraj tu. Bring Okay, tak out apa. and come. Very Okay, good. it's just the bonus lah, itu bonus. Tapi yang penting tu yang pelatihan tu. Okay. Okay, Fatihah, you gain something today? Alhamdulillah Ustaz. Masya Banyak. Allah, banyak. Awak pelajar diploma bahasa Arab tau. Okay, Masya Allah. Ada pelajar, Ustaz kata pelajar dah lulus diploma bahasa Arab. Ada yang ni Masya Allah. Okay, sekarang Ustaz tanya yang kawan-kawan yang lain, yang ke-11, 10 dan 11. Siapa 11, tolong bersama-sama Ustaz. Ustaz nak tanya awak faham tidak? I don't want to go front ke depan tapi anda tak berapa faham. Kak Rohaida, faham tak Kak Rohaida? Assalamualaikum. Faham Ustaz. Masya Allah. Dah banyak belajar tajwid, makhraj semua kan, tapi tak pernah memahami sentuhan Quran betapa indahnya Quran Selalu tu. membaca Ustaz, dapat apa yang Ustaz cakap tadi semua saya dah baca dah. Saya Masya dapat. Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Okay. Ustaz. Ya, saya. Siapa sana? Rosila kat sini. Ya, Rosila, silakan Rosila. Ya. Alhamdulillah. First of all, saya nak cakap setiap kali sebetulnya soalan ni sang Kola dan Nutkun tu saya nak tanya dengan Ustaz semalam. Saya nak WhatsApp. Masya Allah. Tapi tak sempat. Setiap kali masuk kelas Ustaz mesti ada yang Ustaz jawab. Terjawab semua yang saya nak tak sempat tanya. Allah Semua jawab. Ustaz jawab. Subhanallah. Sebenarnya Puan Rosila, Allah Akbar, bukan anda seorang yang mengalami. Tunjuk tanya lain. Semua dah ada terasa nak tanya, tiba-tiba Allah ilhamkan untuk Ustaz menjawabkan dengan izin Allah SWT. Kerana Allah SWT, Wallahu alimun bidhati sudur. Janji Allah. Allah alimun, maha mengetahui. Bidhati sudur, apa jua yang dalam dada kamu. Kamu tak apa-apa. Bagaimana pula kalau kita berdoa kepada Allah SWT? Jadi Allah mengetahui apa bisikan kita. Kita nak belajar agama, kita struggling, kita rasa stres, kita rasa macam nak give up, tapi kita paksa juga nak belajar. Allah mengetahui. Subhanallah. Dan rasa ramai lagi, bukan Puan Rosila saja. Kebetulan, memang Puan Rosila memang ada soalan ni ke? Semalam saya baca satu ayat senampak Kola berkata dan lepas tu perkataan yang Nutkun tu pun juga berkata juga. Saya cakap okeylah nanti nak WhatsApp Ustaz. Lepas tu saya cakap nantilah dulu pasal ada kerja lain lagi. Allahu Akbar. InsyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Tak apalah, ramai yang terharu, Masya Allah. Ingat kita rasa ni, dalam belajar, Ustaz sampaikan kepada diri Ustaz sendiri, dalam kita mengaji bahasa Quran ni, sebenarnya Quran itu sepatutnya bukan sekadar bacaan. Ini yang disampaikan oleh guru-guru Ustaz. Quran itu adalah berkaitan dengan sampai tak Quran itu pada hati anda. Kalau kita baca Quran, dia belum menembus ke hati, Masya Allah. Jadi kita perlu usahakan. Kerana bila masuk tembus hati, dia akan ubah tindakan kita, tingkah laku kita, peradaban kita ikut akhlak Rasulullah SAW. Solat kita jadi orang yang benar-benar cuba menilai solat kita. Kata-kata kita, semua berpandukan Quran. Jadi pernah ada hadis Rasulullah SAW, satu masa akhir zaman nanti, apabila orang-orang baca Quran, dia tak lepas kat tenggorokan. Tak lepas kat tenggorokan, tak masuk hati maksudnya. Orang-orang ni, Nabi kata berwaspadalah akhir zaman nanti. Mereka-mereka yang baca Quran, tapi hanya ke tenggorokan. Allahu Akbar. Kita minta dijauhkan. Dalam masa yang sama, Ustaz nasihatkan apa? Adalah, yang ni apabila dia masuk pada hati, di situlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, Sister Dr. Sharifah, masih ingat tak surah Al-Hadid ayat berapa? 16 Ustaz, I'll never forget. Al-Hadid 16. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Masya Allah. Mari kita tengok surah Al-Hadid ayat 16 untuk kita raikan teman-teman kita yang mungkin belum lagi melihat pada surah Al-Hadid tersebut atau mengetahui.
Okey, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ustaz minta kalau ada yang buka sila buka dulu. Ya, ini surah Al-Hadid. Okey, Ustaz saya buka kat sini surah Al-Hadid. Okey, mungkin Ustaz dapat insya-Allah duplicate ni kita akan cari surah Al-Hadid pada tafsir Tanzil Quran. Okey, insya-Allah. Kemudian kita akan masuk surah Al-Hadid. Al-Hadid, tolong mute kan semua? Boleh tak anda semua mute? Surah Al-Hadid surah ke berapa ya? Tolong mute Ustaz. Tak ada. Okey, tolong mute. Ustaz tengah sibuk untuk pastikan dah mute. Banyak nak counter nak jaga. Okey, ayat 16. Subhanallah. Firman Allah SWT dalam surah Hadid ayat 16. Ustaz nak minta semua catatkan ayat ni sebagai oleh-oleh kita. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah bertanya dalam surah ini, subhanallah, ada asbab nuzul tengah ayat. Ada asbab nuzul. Asbab nuzul kita cerita nanti. Belum sampaikah? Pertanyaan dalam bentuk soalan yang soalan takriri. Bukan soalan yang Allah tak tahu, Allah tak tahu dah. Allah tanya kita, belum sampaikan masanya bagi orang beriman. Kamu orang beriman kan? Lilladzina amanu. Untuk khusyuk hati mereka. Subhanallah. Subhanallah. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Agar khusyuk hati orang yang beriman tentang pengajaran dan peringatan Allah daripada Al-Quran itu yang diturunkan kepada mereka. Kemudian Allah berikan satu peringatan, subhanallah. Maka janganlah, Allah katakan janganlah orang beriman ini jadi orang seperti yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Siapa dia? Siapa yang ikuti tilawah interaktif, tadabbur, Bani Israel disebut. Kisah-kisah Bani Israel kita dah go through, betapa degilnya mereka. Janganlah mereka jadi orang seperti mereka telah ada di kitab sebelumnya. Setelah itu berlalu masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras. Allah sebut tentang don't get your hearts to be hardened, oh you the believers. I'm reminding myself. Jangan sampai hati kamu menjadi keras, wahai orang beriman. Kalau keras, maka lihatlah mereka ini, kebanyakan mereka jadi orang derhaka. Allahu Akbar. Baik, ayat ni ditujukan pada siapa? Tengok dulu. Pada siapa? Nur Azian. Ayat ni pada siapa? This ayat refer to whom? Is addressed to whom? Beriman. Orang-orang beriman. Oh, yang beriman. Ya. Sekarang tanya diri anda dan saya. Adakah kamu orang-orang beriman? Kalau kamu orang beriman, maka tidakkah sampai masanya Quran itu masuk dalam hati kamu? Atau kamu jadikan sebagai bacaan? Maka tadi adalah pembentangan tadi, kita lihat betapa apa Quran masuk dalam hati, kesanlah padanya. Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian, boleh tak semua mute semua siapa yang tadi? Terima kasih. Okey. Poin yang Ustaz nak kongsikan, tolong pay attention, semua mute, tolong mute. Ada berapa yang belum mute? Mute. Okey, sebagai rekod kan. Orang-orang beriman ini disebut dalam bentuk fi'il. Amanu yu'minu. Okey, sekarang tolong dengar penjelasan Ustaz. Okey. Orang-orang beriman ni sama ada Allah gunakan yang telah beriman, ya ayyuhallazina amanu. Amanu past tense. Yu'minuna present tense. Apa yang sebenarnya Ustaz nak, kalau boleh, kalau anda setuju, kita akan lanjutkan satu hari lagi sampai last hari Jumaat, bukan besok. Siapa yang ada masa, Ustaz akan adakan lagi satu, pasal Ustaz ada satu subjek. Subjek ini subjek kemahiran juga, yang mana rasa kalau besok dia tak cukup. Dia perlukan pelatihan the finally on Friday. Kalau semua setujulah. Kalau tak setuju, there's no problem for me. Why is that so? Dalam pelatihan kita yu'minu,
tu'minu itu penggunaan fi'il. Sedangkan kita belajar dalam Quran itu bukan fi'il saja. Dia ada isim. Setuju ke tidak Nur Razan? Okey. Setuju semua? Okey. Kalau Allah katakan yu'minuna, orang-orang beriman, nanti banyak juga dalam Quran al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. That's a translation yang kita tak dapat bezakan kerana terjemahan akan terjemahkan, terjemah tak cakap ini isim, ini fi'il. Terjemah akan kata tetap orang beriman. If you miss the isim, kalau orang beriman terjemahkan sama dengan fi'il, kenapa Allah gunakan bentuk isim? Kenapa dalam ayat ni Allah tak gunakan fi'il? Kerana kalau bentuk isim, ayat tu lebih lagi kukuh lagi kerana isim tak berkaitan dengan masa. Yu'minuna, sebab tu Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Dia bentuk fi'il. Tapi apabila Allah katakan innamal mu'minuna, hanya orang beriman tu apa ciri-cirinya? Itu isim. Maka tengok latihan kat sini, Ustaz tunjukkan saja. Selepas kita berlatih ni, dalam ini anda kena buat sendiri. Tengok sini. Tolong mute, ada lagi yang tak mute lagi, tolong. Ada teman-teman tak mute, Ustaz nak mute dulu. Agak terganggu dalam kita punya pembentangan ni. Sebelum Ustaz tunjukkan, Ustaz punya okay, Ustaz Raja. Dan next Raja, sebelum tu pastikan anda buat pelatihan di Raja ni. Boleh tak semua janji dengan Ustaz? Kena tunjuk jempol tu. Cuba fasihkan carta ni. Awak kena tunjukkan Ustaz jempol, baru anda boleh, Ustaz boleh ini. Kena janji. By today dalam kita baca Quran, kita cuba latih untuk mengetahui fa'il dia siapa dan juga dalam masa yang sama juga ketahui siapa apa di baris dia. Boleh ke tak? Saya nak tengok semua jempol. Kalau tidak, okey. Cuba perhatikan di sini. Yu'minuna, beriman. Beriman. Afatu minuna, apakah tidak tu minuta dengan wanun kamu sumber iman. Kamu beriman. Lam yu'minuna, asal yu'minuna, lam mereka belum beriman. Ini semua fi'il. La yu'minunna, ini penegasan sungguh-sungguh. Kita pun belum, tapi yang fokus try to dapatkan mana yang mampu. Baik. Ini semua adalah bentuk fi'il. Perhatikan. Perhatikan. Okay, sekarang ini saya tunjukkan berkaitan dengan over here. Nanti akan nampak apabila Ustaz terangkan mana nota Ustaz siapkan. Masya-Allah. Focus on this. Kita akan bermain dengan dulu. Yarji'una. Yadlimuna. Kena fasih. Ini kena fasih. Mereka laku zalim. Ya'lamu. Dia mengetahui. Yakhluqu. Ni kosa kata dia tahu. Yakhluqu. Dia menciptakan. Yakdzibun. Ya dengan wanun mereka, ya ini menipu. Yukadzibun. Ya wanun mereka berdusta. Yu'minuna siapa? Siapa orang tolong? Satu orang. Siapa boleh volunteer? Kak Rahimah, Kak Rahimah. Kak Rahimah. Muhammad Rafid. Muhammad Rafid. Muhammad Rafid on. Muhammad Rafid. Mereka mendustakan. Muhammad Rafid, Muhammad Rafid. Okey, Kak Rahimah dalam. Okey, yu'minuna siapa? Yu'minuna mereka Ustaz. Mereka siapa? Beriman. Beriman. Al-mu'minuna pun sama juga. Mereka beriman, orang-orang beriman. You got that? So sekarang nanti kita akan lalui al-mu'minuna, al-mu'minina. So pasal apa di sini kita belajar? Benar tak kita belajar? Muslimuna, muslimina. Benar tak? Nah. Okey, sekarang ini salah satu dia sebab rafa'. Ustaz nak kaitkan ni lah. Yang pelajaran kita sikit. Rafa'. Ini nasab atau jar. Nanti dia ada combine sikit. Kenapa rafa' nasab, kita akan contoh-contoh ni. Baik, apa yang kita kalau faham ni, apa yang hijau-hijau ni Ustaz nampak, Ustaznya nota ni, yang ini semua fokus kita akan cari yang isim. Yarji'una, mereka kembali. Manakala raji'un, mereka juga. Tapi ini dengan tanda alif adalah bentuk isim yang kita belajar. Yang benar-benar kembali. Kalau ini fi'il, ini isim.
So kena nampak adanya alif. Raji'un. Jadi orang kembali orang-orang kembali. Ilaina raji'un. Hanya kepada kamilah raji'un. Kamu semua kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi yarji'un. Narji'un. Allah gunakan bentuk isim. Wa annahum ilaihi raji'un. Kemudian di sinilah kita nak Ustaz terangkan piece by piece. Dengan penambahan alif, ini pelatihan kita adalah bentuk isim. Sifat pada orang-orang yang zalim. Kalau yadlimun, tengok sini. Mereka berlaku zalim. Dalam Quran banyak zalimun, zalimin. Jadi ini bentuk isim, mana lebih kuat? Yadlimun ke zalimun? Ramah Rafid. Apa dia? Zalimun, Ustaz. Zalimun. So kalau kita patah balik nanti, apabila kita go through kita punya korpus Quran, kita punya pelatihan kita, dalam mana kita memerhatikan, tuan-tuan sekalian, sebab tu dalam pelatihan ni kita kena lalu gunakan ini. Okay, we go to cakap tu dia punya korpus Quran kat sini. Okay, and then you go to word by word balik, Quran Dictionary, and then kita akan go to dha. And this is what they're supposed to play around. Macam suka benda gini kan. Macam mencabar diri kita kan. And then zalama. And then awak akan memahami penggunaan korpus Quran. Verb is kata kerja. Yazlimuna. Tengok sini. Alia Ramzi. I'm watching you. Okay. Kalau dia, banyak lah. Kalau the verb is kata kerja. Tapi kalau noun is isim. So, kita tengok betapa banyak firman Allah SWT dengan isim, kemudian kita nak dha, okay, zulman, zulumat. Dha ni nampak. Aktif participle nanti saya akan terangkan ni apa. Zalimina. Berapa banyak zalimina? Orang zalim, minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa banyak zalim keluar dalam Quran? Lebih banyak ni. Bentuk isim. Daripada yazlimuna. Inilah perancangan Ustaz. Kalau semua nak, tak nak sudah. Besok last. Dah. Kasar sangat. Kan? Rajuk. Kalau itu dah buruk sangka, baru cerita pasal surah Al-Hujurat. Siapa buruk sangka Ustaz Merajuk? Baik-baik taubat, istighfar. Hantar kitab dulu. Okey. Yalah simple. That's it. Okay, kalau setuju, maklumkan dalam WhatsApp. Kalau tidak, besok kita ni last. Nak ke tak nak? Sambung Ustaz. Kalau nak, memang dah tak ada bayaran. Daripada awal tak ada bayaran, jangan risau. Cuma berapa ikhlas aja kita dah admin dah maklumkan. Okey. Ini ilmu penambahan saja. Jadi kita kurang-kurang tahu pattern-pattern yang selama ni 2 hari 3 lepas bentuk fi'il. Sekarang saya kenalkan bentuk isim. The best part, kenapa nanti Allah gunakan banyak isim? Mungkin Allah menunjukkan sifat yang memang sifat yang permanent pada mereka, yang tak akan berubah. Beza kat situ. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari. Jadi dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya dan nota ni, nota yang Ustaz beri tadi semalam, tolong semua wajib berlatih. Boleh ke tidak? InsyaAllah. Cakap. InsyaAllah. Mahir pada fa'ilnya, baris-barisnya. Ya, Fari, masih belum settle lagi Fari. Okey, masih belum mahir lagi. Ustaz nantikan kemahiran anda semua, Isma sama-sama. Okey. Kemudian masuk pada yang di, UA kat situ. Okey, masuk kosakata je. Jadi kena cepat. Gunakan nota ni boleh. Gunakan nota ni boleh. Datuk tengok Quran. Datuk tengok Quran. Ini mahir dulu. Kita dah mahir, nanti boleh masuk tu the rajah ataupun nota yang isim tu, yang Ustaz dah hijaukan dia tu. Ustaz dah hijaukan dia, maksudnya kalau kita perhatikan ini nota yang ada hijau ni, semua hijau tu biasa kita tandakan sebagai isim. Jadi nanti awak punya tugas, kita nak bulatkan, kita nak tandakan. Ustaz akan kasih PDF jugalah. Ini isim, tandakan. Ini raji'un. Jadi kita tengok, ada alif. Main-main dengan ni. Okey. Tapi seronoklah, nanti Ustaz akan dedahkan lagi. Okey. Nanti seronok kalau kita tahu. Baik, Ustaz akan dedah apa tau? Tahapan ni, kalimah ni, fi'il dengan isim. Mana lebih kuat? Isim. Kemudian dalam bentuk isim ni, dia punya pattern dia lebih kuat lagi satu, isim ni lagi.
Ada lagi dalam ayat yang lain Allah katakan ini lagi kuat lagi. Itu adalah tonasi bicaranya Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat diterjemahkan. Awak akan faham nanti, Ustaz akan terangkan. Once you know that, speechless. Okay? Yang nak, yang tak nak, tak apa. InsyaAllah. So besok jumpa lagi tak insyaAllah? InsyaAllah. Okay. Macam mana pertemuan ni? Kak Aziza, selalu tak mute-kan awak punya ni Tolong mute. Kak Noriza, macam mana hari ni pembentangan? Puan Noriza binti ni? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Macam mana pembentangan hari ni? Faham tak? Alhamdulillah Ustaz. Sikit-sikit faham. Bahasa Quran dah faham tak sikit sebanyak tu? InsyaAllah. Alhamdulillah. Tinggal berlatih saja. Safina, selamat. Alhamdulillah Ustaz. Okey. Ali Sairi. Faham lain. Berlatih itu satu perkara lain kan? Nur Marlina. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Awak daripada akademi berapa? Alhamdulillah 10. Tapi faham tak pembentangan ni? Alhamdulillah faham. Seronok tak masuk Quran? Betul. Apabila kita belajar sesuatu yang baru, macam sebelum ni kita belum belajar fi'il mudhari, kita lebih tahu dengan lebih jelas lagi. Jadi bila kita baca Quran dapat mengetahui makna tu, alhamdulillah lah macam lebih bersemangat dan lebih seronok. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, Puan Rosila, are you there? Rosila? Ya. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Awak sekarang kelima 10, tapi sekarang tadi banyak Allah bukakan kefahaman, masya-Allah. Saya terharu sangat Ustaz. Terharu sangat. Usaha Ustaz banyak membantu kita orang yang baru, murid-murid baru ni semua memahami Quran lebih mendalam lagi. Tapi rezekilah, pasal apa? Pasal anda kelima 10, 11, beza dengan lanjutan dan graduate, anda dapat banyak Ramadhani, subhanallah. Masya-Allah, masya-Allah. Betul tak? Nanti apabila you come to that lesson, the topic, masya-Allah, dia akan lebih lagi kefahaman lagi Allah berikan, insya-Allah. Puan Nurzihan, are you there? You understand today's lesson before you wrap up? Puan Nurzihan? Yes, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Okay. Last time was very worried and pening, Ustaz, because not easy to catch up, in my opinion, during the lesson. Because but now with the simplicity of the concept, I think alhamdulillah can understand, especially the UA, that one is very easy. If not, cannot. Okay, good. The concept you get to practice. Yeah. Once the concept you practice, then you need to analyze. Am I right? Yes, The correct. tadabbur comes about. Okay, last come back to our Fazliana. Okay, Fazliana. Ustaz. Okay, can share you sama juga tak dengan Sister Rosila tadi? Dia kata belum apa-apa pun dia terjawab juga. What's your... Yes, correct. You know, it's like, before you even send out and then you buka the Quran, you see, this is exactly what Ustaz, sebab saya terlepas sesi yang lepas, jadi saya sempat tengok video tu sekejap aja sampai part tu, and then I said, okay, never mind, up to this point, I have to do something else. I buka the Quran and I see exactly the example that, tapi a different example of the same thing that you explained, so it was like, subhanallah. Macam everything fall into place, macam rasa dia punya keberkatan dan mukjizat Quran tu, seperti Quran tu bicara betul tak? Like, this is the example of what you saw. It's like, like speaking to you. Macam orang cakap tu, saya tengok awak-awak ni semua macam tu is speechless, macam apa tu, dumbfounded, and Allah Akbar. May Allah make us all our learning journey. Amin Allahumma amin. Semoga dengan usaha kita ni Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. InsyaAllah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga dengan Ramadan ini membuatkan kita tambah kuat dengan amalan kita, mendekatkan diri dengan Quran, dan ingatlah Al-Quran bukan sekadar pada lidah dan bacaan, tapi Al-Quran itu harus menembus di hati. Baca dengan sebaik dengan bertajwid. Usahakan baca dengan tajwid. Pergi belajar taranum, pergi belajar qiraat, pergi tingkatkan ulumul Quran, pergi dapatkan sijil, pergi dapatkan niat ais. Terus. Tapi matlamat utama apa? Hudal lil muttaqin, kata Allah. Hudal lin nas. Kita menghafal Quran, menghafal. Tujuan apa? Untuk kita ingatkan diri kita tentang ayat Allah SWT. Kita baca dengan seronok, dengan tajwid, dengan ghunnah, dengan makhraj sifat. Untuk apa? Kerana kita nak contemplate the meaning of Allah SWT. Contemplate ayat Allah SWT. Renung ayat Allah SWT itu dengan bacaan yang indah. Semuanya keindahannya daripada pada message, peringatan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Kata Allah SWT, tidaklah ia dzikrul lil alamin, peringatan untuk alam semesta.
yang baik dan indah datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan daripada diri Ustaz sendiri. Kita jumpa esok insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.